Peristiwa besar yang penuh makna sejarah sedang berlaku di depan mata kita. Tatanan dunia sedang berubah benar-benar. Namun, tahap kebodohan yang tidak masuk akal juga sedang berlaku. Sungguh menakjubkan betapa bodohnya manusia boleh jadi. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda apabila melihat perkara ini. Saya rasa kagum, hormat, dan bersyukur. Kita sedang hidup di zaman di mana kita menyaksikan dengan mata kita sendiri peristiwa-peristiwa yang mengubah dunia dan menetapkan semula proses. Menghapuskan kebusukan yang telah berakar umbi dalam dasar antarabangsa Barat sejak Perang Dunia Kedua dan membawa kita ke era baru. Dan bukannya menerimanya, serta mahu menjadi sebahagian daripada ufuk baharu ini, kita ada orang yang turun ke jalanan, sakit dan songsang. Mereka yang memuliakan pembunuh, rasis, dan homofob ini, serta menjadikannya sebagai ikon. Orang-orang yang lebih suka bendera penindasan dan totalitarianisme yang menyedihkan ini, melaungkan slogan-slogan pembunuhan, menutup muka mereka dengan simbol-simbol dominasi agama yang mereka sendiri tidak faham. Dan walaupun banyak tumpuan diberikan kepada medan perang, mereka berlagak suci dalam kempen solidariti yang sia-sia, mengagumi dan memuja para tiran serta rejim yang menindas rakyat mereka sendiri, mengangkat mereka sebagai simbol kebebasan atau keadilan. Sambil mencela Amerika Syarikat, negara yang dibina atas prinsip kebebasan individu. Ironinya, ramai daripada pengkritik paling lantang terhadap Amerika Syarikat, mereka yang menentang tiran khayalan, sebenarnya melakukannya dalam masyarakat yang membenarkan mereka bersuara dengan bebas, membenarkan mereka untuk membantah dengan bebas dan hidup dengan bebas. Orang-orang yang bangkit menentang Che Guevara, komunis, Hamas, Hezbollah, dan para ayatollah, mereka telah dibunuh secara beramai-ramai. Dan para penunjuk perasaan melakukannya di negara-negara di mana orang yang melarikan diri daripada penindasan sebenar telah membina kehidupan baru. Orang yang tidak pernah hidup di bawah pemerintahan autoritarian sedang mempertahankan ideologi yang akan membungkam mereka serta-merta. Tiada apa yang lebih berbahaya daripada orang bodoh yang berpura-pura suci dan jahil yang begitu mudah dimanipulasi oleh kejahatan yang menyamar sebagai kesalehan. Tahun ini, ketika Amerika Syarikat meraihkan 250 tahun kemerdekaan, adalah wajar untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan sesuatu yang tiba-tiba menjadi kontroversi untuk diucapkan secara terbuka. Bahawa Amerika Syarikat adalah negara terhebat di dunia. Bahawa Amerika Syarikat adalah salah satu anugerah yang paling besar kesannya yang pernah diberikan kepada umat manusia. Dan jangan mula membebel tentang apa yang telah dilakukan pada masa lalu atau apa kelemahan negara ini. Tiada negara yang sempurna, sama seperti tiada manusia yang sempurna. Apatah lagi tiada pemimpin agung dalam sejarah yang tidak mempunyai kelemahan. Musa, Ibrahim, Raja Daud, Raja Sulaiman, Washington, Lincoln, Martin Luther King, tiada seorang pun daripada mereka yang sempurna. Yang penting ialah keupayaan mereka untuk mengatasi kelemahan dan memenuhi panggilan serta misi mereka. Bagi Amerika Syarikat, ia adalah mempertahankan idea-idea yang telah diperkenalkan kepada dunia. Idea-idea yang berakar daripada tradisi moral yang sangat khusus, iaitu keyakinan Yahudi Kristian bahawa setiap manusia diciptakan dengan maruah yang wujud secara semula jadi. Bahawa hak bukan diberikan oleh pemerintah, tetapi dikurniakan oleh kuasa yang lebih tinggi. Seperti mana pengasas dalam deklarasi kemerdekaan tidak sekadar mengglobalisasikan apa-apa, mereka memberi tumpuan kepada individu dengan menulis, semua manusia diciptakan sama rata dan dikurniakan oleh pencipta mereka dengan hak-hak yang tidak boleh diambil. Ini adalah satu kenyataan yang benar-benar revolusioner. Ini bermakna hak tidak datang daripada raja, kerajaan, parlimen atau gerakan. Hak itu datang daripada pencipta dan oleh itu, yang lebih penting, tidak boleh diambil oleh kuasa manusia. Idea-idea ini mengubah imajinasi politik seluruh dunia barat. Mereka mencipta satu model masyarakat yang baru di mana rakyat, setiap individu, dianggap suci, di mana kuasa perlu dihadkan, dan di mana kebebasan bukan satu keistimewaan, ia adalah hak kelahiran. Dan sebaliknya, daripada meraihkan perkara itu, budak-budak manja itu berpura-pura berani dan tidak takut. Semua yang merungut tentang raja-raja hayalan itu akan berada di dalam gulag dan kem pendidikan semula atau hilang dari muka bumi jika mereka benar-benar berada di negara yang tidak demokratik. Tidak, sebaliknya, kamu semua si lembik kecil berarak di jalanan, menutup muka hodoh kamu yang bertindik hidung dan berambut biru, melambai-lambai papan tanda bodoh dan bendera kegilaan mental kamu.
Perkara lucu ialah, saya nampak ini sebelum rakaman hari ini, yang dimuat naik oleh David J. Harris Jr. Dan ia tertulis di situ, kamu boleh baca, wanita barat berlakon sebagai pejuang revolusi. Ia memang menggambarkan situasi itu dengan tepat. Daripada pergi tinggal di tempat kotor seperti Cuba atau Venezuela, kamu pergi ke kafe dan makan di restoran mewah, di mana orang yang bekerja keras melarikan diri dari lubang najis yang kamu ingin tiru itu. Tanpa Amerika Syarikat, Eropah sudah tentu menjadi milik Jerman atau lebih teruk lagi, Rusia dan komunis pula. Hakikatnya, tanpa Amerika Syarikat, peta dunia moden akan kelihatan sangat berbeza. Asia akan kekal di bawah pemerintahan ketenteraan imperialis Jepun atau pemerintahan komunis China seperti Korea Utara. Dengan populasi yang besar, hidup di bawah sistem yang menghapuskan kepribadian, menghapuskan perbezaan pendapat, dan menghapuskan seluruh budaya. Amerika Syarikat bukan sahaja mempertahankan dirinya sendiri, ia mempertahankan kemungkinan kewujudan masyarakat bebas di mana-mana sahaja. Kami di Israel menghargai perkara itu. Bagi kami di Israel, ini bukan sekedar teori. Kami tahu apa yang Islam telah lakukan kepada masyarakat di kawasan ini. Kami tahu bagaimana mereka melayan golongan minoriti yang tidak berdaya. Kerana tidak seperti propaganda yang telah membanjiri Anda, kebanyakan rakyat Israel adalah keturunan keluarga yang melarikan diri dari kawasan jajahan Islam di Timur Tengah. Kami tahu apa artinya mempunyai sekutu yang nilai-nilainya seiring dengan nilai kami sendiri. Kami lebih suka bekerjasama dengan negara yang dibina atas maruah individu berbanding keunggulan seorang pemimpin. Itulah sebabnya, walaupun pada saat dunia terasa keliru, berpecah belah dan terbalik secara moral, Amerika Syarikat tetap menjadi tonggak. Bukan kerana ia sempurna, tetapi kerana ia berpegang pada prinsip-prinsip yang telah membebaskan lebih ramai orang daripada penindasan berbanding mana-mana ideologi lain sepanjang sejarah manusia. Dan lihat sahaja alternatif di negara-negara barat lain yang kononnya liberal. Negara-negara yang begitu syarat dengan dasar-dasar putus asa era pasca Perang Dingin. Kerana negara-negara ini, Kanada, Prancis, Spanyol, Norway, Belanda, Australia, United Kingdom, Switzerland, Austria, dan Finland. Semua negara ini begitu prihatin dengan hak asasi manusia. Mereka semua mengundi minggu ini bersama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mencalonkan Republik Islam Iran, tidak kurang, untuk mengetuai sebuah jawatan kuasa PBB mengenai hak wanita, hak asasi manusia, dan pencegahan keganasan. Saya tidak bergurau, pencegahan keganasan. Sebenarnya, mereka telah belajar bagaimana untuk mencegah keganasan daripada kita sepanjang 2,5 tahun yang lalu. Tetapi negara-negara ini juga memilih untuk melantik China, Kuba, Nicaragua, Sudan, dan Arab Saudi ke dalam jawatan kuasa PBB yang memantau kerja kumpulan hak asasi manusia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bukankah itu sangat hebat? Selama bertahun-tahun, Iran melakukan kekejaman, melancarkan serangan pengganas terhadap Barat, membiayai pengganas di Barat. Orang Eropah telah menormalkan tingkah laku ini. Mereka menerimanya. Kumpulan hak asasi manusia tidak pernah bersuara menentangnya. Mereka sentiasa mengkritik sasaran yang mudah. Demokrasi Barat diserang, sentiasa mencari alasan untuk pengganas. Lubnan telah diambil alih oleh pergerakan pengganas proksi Iran. Perancis tidak pernah mempersoalkan atau mengenakan sekatan terhadap mereka. Tetapi Israel meluluskan undang-undang untuk menghukum mati pengganas, dan serta-merta mereka lantang mengkritik. Dan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu meraihkan ulang tahun ke-47 Revolusi Iran. Tetapi ia sentiasa membangkitkan kebimbangan tentang Israel. Izinkan kami mengingatkan mereka bahawa satu-satunya tempat di Timur Tengah yang orang Arab tidak berhijrah secara besar-besaran ialah Israel. Anda boleh kata apa sahaja tentang Israel, tetapi fakta-fakta sudah cukup jelas. Kita boleh abaikan hakikat bahawa semua negara demokrasi liberal barat yang lain hanya berdiam diri dan tidak turut serta dalam peperangan menentang rejim pengganas. Tetapi adalah tidak boleh dimaafkan bagaimana mereka juga memberi ganjaran kepada negara-negara ini dengan bertindak seolah-olah mereka menghormati mana-mana prinsip yang penting kepada rakyat negara demokrasi liberal. Sudah terlalu lama, Barat telah menormalkan penerimaan terhadap negara-negara yang sakit dan songsang ini. Negara-negara ini berpura-pura berkongsi nilai yang telah diputar-belitkan dalam organisasi antarabangsa ini dengan bersemangat mengkritik Israel sambil menutup-nutupi keburukan negara-negara ini. Menormalkan Iran yang membunuh rakyatnya sendiri. Dan negara-negara yang melakukan perkara ini, mereka bukan di pihak kita. Dan sejujurnya, saya tidak mahu mereka berada di pihak kita. Inilah belia kita di Israel hari ini. Mereka bangga, kuat, fokus, dan tahu menghargai. Inilah belia kita 80 tahun yang lalu.
Perkara-perkara ini masih boleh berlaku kepada kita, seperti yang kita lihat di Festival Nova pada 7 Oktober. Dan malah, 7 Oktober mengingatkan kita tentang apa yang kita sangka adalah masa lalu kita. Sebenarnya, kita patut benar-benar bersyukur. Bersyukur atas komen-komen yang membenci Yahudi yang ramai antara Anda tulis di ruangan komen. Yang mana ada antara Anda yang tinggalkan di ruangan komen di sini juga. Ini adalah peringatan harian tentang hari-hari yang telah berlalu. Kandungan saya bukan bertujuan untuk mengubah fikiran orang, kerana saya tahu ia tidak akan berlaku. Ia bertujuan untuk menguatkan mereka yang sudah tahu kebenaran. Yang lain semua, saya tak peduli apa yang Anda fikir. Anda hanya mengesahkan bahawa apa yang Hamas lakukan pada 7 Oktober adalah sesuatu yang Anda harap Anda boleh lakukan. Apabila mereka menembusi sempadan Israel pada hari yang mengerikan itu, mereka juga melepaskan kebencian yang sakit dan terpesong yang ramai antara Anda simpan dalam jiwa Anda yang menyimpang. Seperti Spanyol contohnya, yang begitu bersemangat mengecam Israel, sangat kritikal terhadap rakyat Israel yang meraihkan Hari Bunuh Goy tahunan. Oh, tunggu sebentar. Maaf, itu kesilapan saya. Itu bukan kami. Mereka mempunyai Minggu Matar Judios tahunan, yang secara literal bermaksud Minggu Membunuh Orang Yahudi. Satu tradisi berabad-abad lamanya di wilayah utara Spanyol, Leon, di mana orang ramai minum koktail alkohol tertentu semasa cuti Paskah mereka. Itu boleh diterima di Eropah. Tetapi, jangan sampai Moil Yahudi, yaitu mereka yang menjalankan tradisi Brit Yahudi, melakukan perkara itu di Belgium. Di sana, mereka dianiaya kerana perbuatan itu. Oh, tunggu. Adakah saya kata dianiaya? Maksud saya sebenarnya didakwa. Sejujurnya saya tidak peduli tentang itu atau tentang kemunafikan mereka. Sekarang kita tidak akan menyerah begitu saja ke dalam malam yang gelap itu. Menghadapi musuh yang lebih ramai dan memiliki wilayah lebih luas daripada kita, yang menindas golongan minoriti dan kini geram kerana mereka tidak lagi boleh melakukan itu kepada kita. Jadi, persetankan mereka semua. Lebih baik mereka mengecam kita sebagai Zionis daripada meratapi kita sebagai mangsa. Dan lihat ini, Gaza, Lubnan, Syria, Yaman, Iran. Image kemusnahan total. Lihat dengan teliti dan ingatlah. Zaman pogrom di Eropah dan negara-negara Arab di mana kita menjadi mangsa yang tidak berdaya tidak akan kembali. Dan semua yang memberi komen tentang betapa dibencinya Israel sekarang, Anda kedengaran seperti moyang Anda. Ini bukan perkara baru. Anda tahu siapa lagi yang membenci kita? Mereka memang benci kita. Dan teka apa? Mereka sudah melupakannya. Mereka tak benci kita lagi. Mereka sudah tiada lagi, tapi mereka tak benci kita lagi. Jadi, beratur sajalah bersama pembenci yang lain. Kita dah ada di sana selama beberapa generasi dan berambus. Dan ia bukan hanya kerajaan. Minggu ini, PBB meraihkan Hari Kebebasan Media Sedunia untuk menekankan kepentingan kewartawanan bebas menjelang Minggu Kebebasan Media Sedunia bagi membolehkan penerokaan lebih mendalam tentang cabaran media, etika, dan keselamatan. Dan dalam minggu ini, mereka terutamanya mengecam rejim otoritarian dan sudah tentu tentera Israel atas rekod tertinggi kematian dan penindasan wartawan. Indeks Kebebasan Media Dunia 2026 oleh reporter Sun Frontiers dan data daripada Jawatan Kuasa Melindungi Wartawan melabelkan tentera Israel sebagai pembunuh wartawan terbesar di dunia. Dan ini kerana pengganas Hamas dan Hezbollah yang diupah oleh agensi berita memakai vest dan topik leda bertanda pres. Tidak ketinggalan, Persatuan Media Asing di Israel juga mengeluarkan tuntutan supaya Israel memasukkan protokol keselamatan yang lebih luas. Mereka menyebutnya sebagai perjuangan untuk kebebasan media dengan menyatakan bahawa tanpa kehadiran fizikal mereka di Gaza, dunia tidak tahu apa yang berlaku. Saya telah bekerja dengan mereka selama lebih 25 tahun. Saluran yang sama ini, yang sering mendakwa sebagai pemerhati objektif, dengan mudah mengabaikan hakikat bahawa entiti pengganas tidak akan membenarkan mereka mengambil pekerja media bebas di kawasan yang berada di bawah kawalan pengganas. Mereka tidak pernah berkongsi sekatan yang dikenakan ke atas mereka oleh pihak satu lagi. Sekarang anda tidak perlu menjadi seorang genius untuk memahami perkara ini. Ia sangat jelas kepada sesiapa sahaja yang berakal bahawa jika anda seorang pengganas yang mengawal sesuatu kawasan, anda tidak akan membenarkan sesiapa pun beroperasi di sana dengan bebas. Jadi mereka tidak pernah mengaku kepada orang tempatan yang mereka upah bahawa mereka menggunakan kekebalan yang diberikan kepada mereka oleh kenderaan media sebagai contoh untuk memindahkan senjata dan pengganas serta bertempur dengan Israel di zon pertempuran. Dan mereka tidak pernah menunjukkan imej-imej yang dikongsi oleh organisasi pengganas sendiri sebagai memperingati ahli media yang sama itu yang memakai pakaian seragam pengganas selepas mereka dihapuskan oleh Israel.
Terdapat juga persoalan tentang dakwaan media bahawa mereka kononnya amat diperlukan. Walaupun mereka berhujah bahawa hanya mereka yang boleh memberikan kebenaran, pada masa yang sama mereka mengabaikan realiti yang tidak sesuai dengan politik pribadi mereka. Putera Mahkota Iran, Reza Pahlavi, mengalami nasib malang apabila berdepan dengan perkara itu minggu lalu dan beliau berkata demikian mengenai media barat semasa lawatannya di Eropah. Lawatan saya mempunyai satu tujuan, iaitu untuk memberi suara kepada jutaan rakyat Iran yang dijadikan tebusan oleh Republik Islam, keganasannya dan sekatan internetnya. Jutaan rakyat Iran yang telah dibisukan. Tetapi kini saya boleh katakan dengan yakin bahawa pembisuan, penapisan itu bukan sahaja dilakukan oleh rejim di Iran tetapi juga oleh media antarabangsa dan terutamanya media Eropah. Beliau menerangkan bagaimana beliau bertemu dengan 150 wartawan dan berbual dengan mereka selama lebih 2 jam. Dan beginilah cara mereka memberi respons. Dan dalam 2 jam itu, tidak seorang pun daripada 150 wartawan bertanya kepada saya soalan tentang 40,000 rakyat Iran yang dibunuh di jalanan negara saya pada 8 dan 9 Januari. Pahlavi malah membawa bersama keluarga rakyat Iran yang dibunuh oleh rejim itu. Tetapi mereka tidak ditanya walau satu soalan pun. Apakah yang menarik minat pihak media? Beginilah cara beliau mengakhiri. Di sini, di tengah-tengah benua yang mendakwa memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan dan maruah, para wartawannya telah sepenuhnya mengabaikan tanggungjawab profesional mereka, malah objektiviti moral mereka juga. Mereka nampaknya lebih berminat mengkritik Amerika, bertanya mengapa Amerika Syarikat dan Israel membunuh diktator yang telah membunuh rakyat kami selama 47 tahun daripada mengkritik rejim yang melakukan pembunuhan itu. Ini adalah contoh klasik di mana pihak media yang mengaku sebagai kuasa keempat cuba menentukan dasar. Sama ada anda melihat mereka sebagai pembela kebenaran atau sekadar sebuah industri yang ingin menaikkan rating sendiri dengan mengorbankan kebenaran, satu perkara adalah jelas. Vergasi berita ini bukan sekadar melaporkan berita. Mereka cuba memaksakan pandangan mereka kepada kita semua. Jadi tidak hairanlah apabila anda melihat tajuk utama seperti ini yang hanya memberi anda maklumat separa tanpa memberitahu anda bahawa Hizbullah memasuki kawasan yang mereka dilarang kembali, yang juga merupakan sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata, atau mereka sedang bersiap untuk melancarkan peluru berpandu ke Israel. Media mencipta gambaran tentang kebenaran dengan mengetahui bahawa kebanyakan orang hanya membaca tajuk utama sahaja. Dan kemudian, melalui lambakan unsur negatif, mereka membentuk gambaran tentang apa yang sedang berlaku. Dan mereka sebenarnya sedang menipu anda. Tetapi tidak seperti dahulu. Sekarang kita boleh menegur mereka tentang perkara itu. Baiklah, jadi sekarang mari kita tarik nafas dalam-dalam, bertenang dan teruskan sambil kita melihat beberapa peristiwa yang berlaku minggu ini. Dengan perang di Iran, nampaknya kita terperangkap dalam apa yang saya boleh gambarkan sebagai situasi pertengahan yang tidak menentu. Rundingan nampaknya beku. Semua orang berpura-pura ia masih berjalan, tetapi tiada sebarang kemajuan atau hasil yang dicapai. Ia adalah teater diplomatik tanpa skrip. Tetapi sementara laluan politik tersekat, tekanan ekonomi sedang menjalankan tugasnya. Sekatan perdagangan, pengasingan keuangan, semua ini bukan sekadar simbolik. Tekanan itu semakin bertambah dan perlahan-lahan menghimpit Iran. Mereka mengubah lanskap strategik tanpa satu pun tembakan dilepaskan. Dan ke dalam kekosongan antara rundingan yang buntu dan kemungkinan perang besar, Amerika Syarikat sedang menggerakkan manuver jalan tengah. Washington mengumumkan satu operasi untuk mengeluarkan kapal tangki, kapal komersial yang terperangkap di Selat Hormuz. Pada zahirnya, ia adalah misi teknikal, tetapi ia merupakan satu mesej strategik. Ia adalah satu percubaan untuk membuka semula selat di bawah panji kebebasan pelayaran, salah satu prinsip teras dalam aturan antarabangsa tanpa menamatkan sekatan ekonomi ke atas Iran. Dan kenapa ini penting adalah kerana orang Amerika tidak melakukannya untuk diri mereka sendiri. Mereka melakukannya untuk seluruh dunia. Orang Amerika mempunyai sumber minyak mereka sendiri. Jadi jika apa-apa berlaku di sini dan jika orang Iran teruskan dengan ini, maka Amerika Syarikat sedang berjuang untuk seluruh dunia. Ini memang sangat bijak. Dan sekarang, sekali lagi, ini adalah corak yang biasa dan bola kini berada di tangan orang Iran. Trump memberi mereka masa sehingga hari Rabu depan. Jadi kita akan lihat nanti.
Teheran boleh memilih untuk berhemah atau memilih untuk mencabar Amerika Syarikat bukan melalui konfrontasi yang diisytiharkan, tetapi melalui salah perhitungan, satu ujian, satu provokasi, atau satu langkah mudah yang melampaui batas. Siapa tahu? Tiada siapa minggu lepas yang menjangkakan serangan ke atas Emiria Arab Bersatu. Itu mengubah Timur Tengah yang tidak stabil menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Peristiwa bersejarah sebenar tidak berlaku sepantas klip TikTok ataupun dalam tempoh satu kitaran berita. Dan saya kembali kepada apa yang saya katakan bulan lepas ketika gencatan senjata baru sahaja bermula. Kita di Barat hidup dalam masyarakat yang diprogramkan untuk kepuasan segera. Tiada masa untuk menunggu, tiada proses, hanya di sini dan sekarang. Apabila sesuatu mengambil masa, apabila ia berlaku secara berperingkat atau memerlukan kesabaran, kita tidak sanggup menanggungnya. Tetapi itu bukan cara proses berfungsi. Sejarah tidak boleh ditonton mengikut permintaan. Ia tidak melangkau terus ke penghujung. Ia berkembang secara perlahan dan tidak dapat dijangka. Itulah keseluruhan permainan ini, yaitu masa. Dan perkara yang sama berlaku untuk Gaza dan Lubnan. Gaza wujud dalam realiti tersendiri yang seolah-olah tergantung. Gencatan senjata yang secara teknikalnya wujud, tetapi secara fungsinya tidak seimbang. Bantuan mengalir masuk secara besar-besaran, tetapi senjata tidak mengalir keluar. Hamas masih wujud, tetapi telah berkurangan. Satu pelaku yang hadir, tetapi seolah-olah tiada. Ia adalah sebuah wilayah yang berfungsi sekadar cukup untuk mengelakkan keruntuhan, tetapi tidak cukup untuk menyelesaikan apa-apa. Satu keseimbangan yang beku. Sementara Hamas cuba mengekalkan kawalannya, 44,000 penduduk Gaza telah berhijrah dari jalur Gaza melalui lintasan darat setakat ini. Apabila anda bercakap tentang Gaza bebas, Gaza yang merdeka, sebenarnya anda ada Gaza yang penuh dengan kutu. Dan Israel meneruskan usahanya, mengumumkan bahawa ia telah menyelesaikan pemusnahan infrastruktur Hamas di Beit Hanun, baik di atas maupun di bawah tanah, dan ini selepas 2,5 tahun. Ia memberi anda gambaran tentang betapa banyak pelaburan yang telah mereka lakukan dalam infrastruktur di bawah tanah di jalur Gaza. Lubnan juga sedang hidup dalam keadaan serba tanggung yang tidak stabil ini. Kami sedang menunggu rundingan dengan Lubnan dimulakan, walaupun kami tahu ia tidak dapat menguatkuasakan keputusannya sendiri. Dan setiap minggu kami terus mendedahkan terowong, senjata, infrastruktur, semuanya bertujuan untuk menyerang kami pada bila-bila masa. Pada malam Rabu, Israel telah menumpaskan penghubung Iran dengan Hizbullah bagi operasi keganasan, Ketua Pasukan Radwan yang sedang merancang serangan ke atas Israel. Ini adalah petunjuk yang baik bahawa apa yang kami sanggup bertolak ansur sebelum 7 Oktober tidak akan berlaku lagi. Dan jika anda fikir Timur Tengah bukan masalah anda, bukan peperangan anda, sebelum saya mengakhiri, saya ingin tinggalkan anda dengan satu pemikiran yang dibangkitkan oleh pakar hal ehwal Arab, Edith Barr, yang pernah saya petik di sini sebelum ini. Ia merangkum sesuatu yang lebih mendalam daripada geopolitik. Ia merangkum psikologi pada saat ini. Dalam satu hantaran baru-baru ini, beliau menawarkan satu perbandingan yang menarik, yang memaksa kita melihat arus ideologi yang membentuk Barat dengan lebih berhemah. Beliau mengingatkan kita bahawa apa yang kini kita panggil gerakan keadilan sosial dahulunya mempunyai nama yang sangat berbeza di bahagian lain dunia. Ia adalah kaedah revolusi Iran. Barr mengaitkan secara langsung antara Ayatollah Khomeini pada tahun 1979 dan generasi baru aktivis politik Barat. Dan beliau merujuk kepada satu strategi yang sudah biasa. Khomeini faham bahawa jika anda mahu menggugat kestabilan masyarakat Pakatan Barat, anda tidak bermula dengan teologi. Anda bermula dengan janji-janji. Elektrik percuma, air percuma, keadilan untuk golongan miskin, perang terhadap rasuah. Satu impian yang dibalut dengan perkataan percuma. Kedengaran biasa? Pada tahun 2026, Zoran Mamdani, Datuk Bandar New York, berjanji perumahan percuma, pengangkutan percuma, keadilan sosial dan perang terhadap golongan kaya. Khomeini menggunakan golongan kiri Iran untuk naik ke tampuk kuasa dan kemudian beliau menghapuskannya. Mamdani menggunakan generasi woke untuk mengambil alih pentadbiran bandaraya New York. Jadi, kemana anda rasa semua ini akan membawa? Ini adalah Pakatan Merah Hijau pada tahap terbaiknya, satu ideologi ekstrim yang disamarkan sebagai kemajuan sosial. Dan Edith mengingatkan kita tentang sesuatu yang lain. Pada tahun 1979, ramai intelektual Barat yakin bahawa Khomeini mewakili pembebasan dan modernisme. Hanya kemudian mereka faham apa yang sebenarnya telah terbentuk. Sejarah tidak selalu berulang dengan simbol yang sama. Kadang-kadang ia hanya menukar bahasanya, slogannya, dan audiens sasarannya. Dan Edith Barr meninggalkan kita dengan ini. Persoalannya bukan sama ada New York akan menjadi Tehran,
Persoalannya ialah mengapa intelektual barat terus jatuh cinta dengan mekanisme ideologi yang sama, cuma dengan slogan baru. Ia adalah persoalan yang boleh anda renungkan sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana bersama saya di sini. Saya Daniel Seaman dan ini adalah secara langsung dari JNS TV di Baitul Maqdis, Israel.